أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil Islam dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Saya dimaklumkan tuan-tuan semua daripada pagi tadi 8.30 semua puasa apa ni kan? Kita sambung kitab bahasa Melayu, kitab sirah bahasa Melayu Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang rasul, sampai muka surat 34. Bila ada yang tahu muka surat mana tu memang dahsyat lah. Maksudnya dia tunggu kitab ni terhenti tahu bila? Tahun lepas. 2 tahun lepas. Masya Allah, lamanya cuti. Sekolah saya dah tinggal lagi 2 bangunan nak siap. Dah 80%. Sekarang pun masih sibuk lagi kan? Masih sibuk. Tapi pengurusan masjid suruh mai naik flight balik hari. Ustaz nak suruh mai juga. Ni sampai ni baru sampai. Kacang Firefly pun ada lagi tadi. Kemudian lagi balik kan? Esok jumpa peguam. Hari-hari sangat sibuk. Tuan-tuan doakanlah semoga kita semua diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah, sampailah kita semua dapat masuk ke dalam Firdaus insya-Allah. Tajuk muka surat 34, pemusuhan Quraisy terhadap Nabi dan pembelaan Abu Talib. Sirah ada 2, iaitu Mekah dan Madinah. Nabi duduk di Mekah 53 tahun, kemudian Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun. Semua sekali 63. Ingat ke tak saya tak tahulah maklumat tu. Selalu saya ulang. 53 Mekah, 10 tahun Madinah. Walaupun lama Nabi duduk di Mekah, tapi kalau tengok kitab sirah, 70% adalah kisah di Madinah. Mekah sikit je kisah di Mekah, walaupun 53 tahun. Dalam kitab sirah 70% perbahasan di Madinah. Sebab di Madinah Nabi mula menjadi pemerintah di Madinah. Kemudian yang kedua, di Madinah Islam mula diluaskan keluar daripada semenanjung tanah Arab. Dah keluar, dah pergi ke China, dah pergi ke Afrika, dah pergi ke keluar, semakin luas. Yang ketiga, bilangan orang Islam ketika di Madinah. Di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah, tak sampai 300 orang masuk Islam. Ini fakta dia.
Tak sampai 300 yang masuk Islam. Di Madinah sebelum Nabi berhijrah, Nabi hantar seorang sahabat nama Mus'ab bin Umair untuk jadi duta sama dengan Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Dua orang ni pi dakwah dulu. Sebelum Nabi pi Madinah dah masuk Islam 500 orang. Madinah. Sebelum Nabi sampai. Tapi di Mekah, bumi Mekah dengan penduduknya yang begitu keras. Keras. Penduduk Mekah yang keras, 13 tahun tak sampai 300 orang. Sebab tu kisah di Madinah panjang. Dan peperangan juga tak berlaku di Mekah selama 13 tahun Nabi berdakwah. Peperangan yang tuan-tuan dengar, berbelas-belas peperangan tu semua berlaku di selepas Nabi berhijrah. Sebab tu kisah Madinah lebih panjang dalam kitab sirah. Bila baca tajuk permusuhan Quraisy terhadap Nabi, Mekah ke Madinah? Ni yang ni saya selalu ajak diri saya, anak murid saya, kat mana saya mengajak kitab sirah lah, kan. Tuan-tuan baca tajuk permusuhan Quraisy terhadap Nabi dan pembelaan Abu Talib, Mekah ke Madinah? Orang ngaji sirah dia boleh jawab. Yang ni Mekah. Yang ni kisah ni di Mekah. Sebab pembelaan Abu Talib. Jadi semua orang tahu Nabi berdakwah daripada hari pertama diketahui oleh Abu Talib, dan Abu Talib tak masuk Islam. Sampai bila? Sampai hari terakhir Abu Talib menghembuskan nafas terakhir. Abu Talib ni dua beradik ke sepupu? Dua beradik ke sepupu? Jawapan dia bapa saudara. Tu hak kata sepupu tu kena biri dah kalau dalam kelas. Kalau dalam kelas kan memang kena biri dah, confirm. Pak menakan saya jarang keluar Kedah, duduk cakap Kedah situlah. Pak menakan faham pak saudara. Jadi Abu Talib bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi daripada umur 8 tahun. Jaga Rasulullah daripada umur 8 tahun. Nabi dalam kandungan, ayah meninggal, Nabi umur 6 tahun, mak meninggal. Nabi umur 8 tahun, Tok Wan meninggal. Tok Wan pula dah. Sini panggil puak tau. Saya tak erti. Tok Ki ke apa, Tok Wan ni, hak jantan ni. Orang Kedah dia kasak sikit, dia kata jantan. Hak jantan, hak lelaki, Tok Wan meninggal. Tok Wan yang jaga 2 tahun, umur 8 Tok Wan meninggal. Kemudian bila Tok Wan meninggal, Abu Talib jaga. Umur 8 Abu Talib jaga, pak menakan Nabi. Abang kepada Abdullah. Abang yang seayah dan seibu. Ini saya masuk dalam sikit. Abang seayah dan seibu sebab Abdul Muttalib kahwin banyak, ada 4 atau 5 orang isteri dia. Ada 4 atau 5 orang. Yang satu ayah dan satu ibu Abdullah, Abu Talib. Hak ni satu ayah dan satu ibu. Yang lain adik-beradik lain tu adik-beradik betul tapi satu ayah. Yang lain tu satu ayah. Jadi disebabkan Abu Talib ni satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah, bila Abdullah meninggal, anak Abdullah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Abu Talib. Jadilah Nabi seperti anak. Duduk sampailah remaja, membesar, berniaga, mengembala, kemudian sampailah berkahwin, sampailah menjadi rasul. Ketika Nabi berusia 40. Waktu Nabi umur 40, Abu Talib lagi banyaklah umur dia, Dan kemudian ketika menjadi rasul, Abu Talib tidak menyekat dakwah Nabi, walaupun pada awalnya kita dah baca kot dulu ni, saya pun tak tahu, orang-orang Quraisy, menteri-menteri kabinet Quraisy mai pujuk Abu Talib supaya menghentikan dakwah Nabi. Kali pertama
Desak kali kedua, desak kali ketiga, baru Abu Talib panggil, wahai Muhammad, kamu tak boleh sebar dah dakwah ni, nanti kaum kamu akan bertindak kasar. Berhentilah, dinasihatkan. Maka Nabi pun sebut qaulatahul masyhurah, perkataannya yang masyhur, wahai bapa saudaraku, dalam keadaan air mata Nabi merambu-rambu, berlenangan jatuh ke pipi Nabi waktu tu. Air mata Nabi, Nabi kata, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka memberikan aku matahari dan meletakkannya di tangan kananku, kemudian menghadiahkan kepadaku bulan, meletakkannya di tangan kiriku sebagai balasan untuk aku hentikan agama ini, nescaya aku tidak akan hentikan dakwah ini. Tegas. Bukan bagi sebulan 40,000 tuan-tuan. Kalau mereka hadiahkan matahari dan bulan untuk aku hentikan dakwah ini, aku tak akan hentikan dakwah ini, wahai bapa saudaraku. Nangis Nabi, sebab Nabi manusia. Tuan-tuan, ni bila belajar sirah, kita tahu Nabi juga manusia, ada perasaan. Nabi sedih, Nabi seronok. Tuan-tuan ingat Nabi dengan ujian yang Allah uji ni, Nabi duduk relax, senyum. Pernah Nabi berjalan dan terduduk Rasulullah dengan ujian yang Allah bagi. Tapi bezanya, Nabi tidak menyalahkan takdir. Bezanya, berhenti Nabi itu tak lama. Bezanya, Nabi terus kembali kepada Allah bila Nabi terduduk tu. Tu beza dengan kita. Kita duduk lama. Terduduk tu MC 3 hari. Kerja tak boleh, masak tak boleh, baju pun longgok di situlah, tak boleh buat apa-apa. Itu beza kita. Itu beza kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada situ, Abu Talib berkata, wahai Muhammad, selama aku hidup, teruskan kerja kamu. Kerja apa? Kerja dakwah. Selama aku hidup, teruskan kerja kamu, urusan kamu. Tapi tak mau masuk Islam. Tapi jangan siapa sentuh Muhammad. Yang ini anak saudaraku. Jangan siapa halang dia selama dia hidup. Selama Abu Talib hidup, dan tak ada siapa berani sentuh tubuh Nabi, kecuali adalah sekali-sekala Abu Jahal kan, ada mereka menyakitkan juga tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemusuhan Quraisy, itulah tajuk dia, pemusuhan Quraisy. Kemudian Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Boleh tengok muka surat 32, tengok tajuk ya. Berdakwah terang-terangan. Tuan-tuan pergi umrah, naik bukit Safa, bukit itulah. Di bukit itulah Nabi mengisytiharkan Islam secara terang-terangan, bahawa aku Muhammad, pesuruh Allah yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk mengajak kalian menyembah Allah yang Esa di bukit, dari atas bukit Safa. Itulah yang membuatkan Abu Lahab, bapa saudara Nabi, yang mana Abu Lahab ni dengan ayah Nabi dua beradik tiri ke dua beradik betul? Adik-beradik tiri ke adik-beradik betul? Jawapannya adik-beradik betul. Tetapi seayah Abu Lahab dengan Abdullah, seayah mak lain-lain. Ni sebut dah ni, jangan buat nganga kan, buat nganga pelik. Zulu sebut dah 2 tahun lepas banyak kali dah ulang ni duk ulang kaji ni, ulang kaji kan. Siapa suruh lama tak mai? Kan, saya ke? Saya tuan-tuan sekalian. Kemudian Nabi pun berdakwah secara terang-terangan. Bermula daripada situ, Quraisy pun pergi jumpa Abu Talib, bagi tahu Abu Talib, muka surat 35, tuan-tuan tengok perenggan akhir sekali. Wahai Abu Talib, muka surat 35 perenggan akhir, sesungguhnya anak saudaramu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, mengejek nenek moyang kami. Nabi bukan maki dengan perkataan kesat. Nabi bila berdakwah, Nabi kata, kamu sembah apa? Nabi tunjuk kat berhala. Kami sembah Tuhan. Nabi kata, adakah dia memberi makan kamu?
Itulah dakwah Nabi. Ni tuan-tuan baca ni, mencaci maki. Bukan Nabi kata bodoh tuan kamu, bahlul kamu, nya berhala. Bukan begitu. Yang Nabi lakukan ialah Nabi tanya ni, adakah dia melindungi kamu siang dan malam? Adakah berhala Lata wal Uzza ini yang menurunkan hujan kepada kamu? Adakah Manat yang berada di Taif itu yang memberikan rezeki kepada kamu pada waktu siang? Nabi soal, dia berfikir. Maka yang ni yang Quraisy kata menghina. Adapun menghina berhala dan juga sembahan orang lain, itu dilarang oleh Rasulullah dan dilarang oleh Quran. Maka Allah sebut dalam Quran, jangan kamu mencaci maki sembahan orang lain. Sebab apa? Sebab kalau kamu mencaci maki sembahan orang lain, mencaci dengan perkataan tak elok, dia akan mencaci maki Tuhan kamu, iaitu Allah. Jadi Nabi bukan buat cacian tersebut, bukan Nabi ejek nenek moyang, bukan Nabi ejek nenek moyang mereka, tetapi Nabi berdakwah dan mengajak mereka berfikir. Tuan-tuan, Nabi bercakap macam ni. Nabi pi satu kampung, Nabi jumpa dengan pemimpin kampung, Nabi ajak, boleh tak aku nak bercakap? Nabi berjumpa dengan orang pergi jalan 2-3 orang, Nabi berjumpa dengan orang macam tu. Dan Nabi bercakap. Contohnya Nabi pergi ke Taif. Bila Nabi masuk ke Taif, daripada Mekah nak pergi ke Taif tu kan. Jadi Nabi pertama sekali Nabi pergi jumpa dengan 3 pemimpin tertinggi Bani Saqif di Taif. Kemudian Nabi baru mula bercakap dengan mereka. Nabi ajak berdialog. Kemudian muka surat 36. Tekad Rasulullah untuk berdakwah. Okey. Kemudian pemimpin-pemimpin Quraisy, muka surat 36 ni yang saya cerita tadi. Depa pi jumpa Nabi, pergi jumpa Abu Talib. Pi jumpa Abu Talib, minta Abu Talib halang. Wahai Abu Talib,